Saya Muhammad Yassin bin Ilyas, nombor metrik 266134. Dengan ini ingin menghuraikan tugasan bertajuk Pencukaian Negara Indonesia. Apa yang dimaksudkan dengan cukai? Cukai adalah suatu bentuk bayaran yang wajib dan bukan bermaksud denda dari kerajaan ke atas pengguna yang memperolehi kekayaan atau sumber asas, atau pengguna yang mempunyai pendapatan digunakan bayaran wajib ini atas faedah dan manfaat kepada rakyat dalam sebuah negara. Kita beralih pada contoh cukai korporat, iaitu cukai korporat berbeza dengan cukai pendapatan individu. Melalui cukai korporat, perbelanjaan perniagaan secara aliran tunai dikenakan cukai oleh pemerintah sebagai mewakili sumber pendapatan negara. Bagi pelaksanaan cukai pendapatan individu dikenakan oleh pemerintah ke atas pendapatan seseorang individu melalui upah dan gaji yang diterima. Konsep cukai korporat Indonesia dan Malaysia amat berbeza. Kita ambil contoh, cukai korporat di Malaysia dikenakan di atas syarikat yang telah bermastautin di negara ini secara sendirian berhad dan syarikat berhad yang melakukan perniagaan memperolehi pendapatan di negara ini. Bagi syarikat yang menjalankan perniagaan di luar negara ini tertakluk kepada syarikat insurans, pengangkutan laut serta perbankan sahaja. Berbeza kaedah cukai korporat di Indonesia. Melalui cukai korporat yang dilaksanakan, pengurusan penstabilan ekonomi negara Indonesia melalui pemerintah, iaitu pengawasan yang dipanggil Dirjen Bea serta Cukai, iaitu DJBC, di setiap lokasi daerah yang dikawal selia melalui jalan darat, laut dan udara melalui ketetapan prosedur bayar cukai perundangan negara Indonesia, iaitu melalui zon ekonomi eksklusif mereka. Dirjen Bea serta Cukai ini telah menetapkan peraturan melalui dasar hukum berutusan melalui Menteri Kewangan yang mana tentang ketentuan ekspor dan import barang yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana melalui pengangkutan. Menurut Kementerian Kewangan Republik Indonesia, melalui Jenderal Bea serta Cukai mengawasi perjalanan ekspor dan import yang dikenakan pungutan cukai untuk negara Indonesia. Bagi negara Indonesia juga memberikan insentif pencukaian kepada pelabur yang melalui negara tersebut. Insentif berupa tempat penempatan berikat, gudang berikat yang diberi kebebasan atau kemudahan dalam mengeksport mesin dan bahan beku. Bagi industri usaha mikro, kecil dan menengah yang dipanggil sebagai satu bentuk agensi diberi perlindungan sepenuhnya oleh Dirjen Bea serta Cukai kerana industri ini telah patuh terhadap pencukaian negara Indonesia yang dilaksanakan. Sejarah cukai korporat negara Indonesia. Negara Indonesia tidak terkecuali dari pemerintah yang berlandaskan peraturan ekonomi melalui perkongsian kekayaan rakyatnya secara pembayaran cukai. Proses ini telah melalui perjalanan yang panjang, iaitu melalui warisan dari pemerintahan terdahulu turun-temurun sehingga ke hari ini. Maka negara Indonesia melalui lantikan penguasa kerajaan, iaitu Agensi Maritim Indonesia, menyatakan pelabuhan adalah suatu gerbang pintu utama barangan ekspor dan import yang perlu diberi pengawasan penuh serta kemasukannya perlu dikenakan bayaran.
Bayaran yang dikenakan ini adalah bayaran cukai. Maka jelas di sini, pemerintah Indonesia memacu ekonomi negara mereka melalui pengawasan pelabuhan dengan pungutan bayaran cukai. Latar belakang cukai korporat. Negara Indonesia dengan populasi 245 juta rakyatnya sebagai negara keempat terpadat di dunia dan dikategorikan sebagai negara berpendapatan sederhana rendah oleh Bank Dunia pada tahun 2011 dengan kadar dalam negara kasar sekitar 540.273 juta oleh Bank Indonesia pada tahun 2011. Menukar lanskap pembangunan ekonomi melalui proses dana hasil dari sumbangan pembayar cukai, negara Indonesia seperti negara lain juga membangun melalui kepatuhan cukai bermula pada tahun 1930-an lagi. Jadi maka pada tahun 1990, negara Indonesia juga telah mengalami kemerosotan ekonomi. Maka sektor pengurusan kewangan negara Indonesia mendesak dan sepakat melalui pemerintah mengharapkan pembayar-pembayar cukai korporat adalah penyumbang terbesar kepada pendapatan hasil pendapatan negara. Seperti yang telah kita perincikan, sebanyak 84.72% sumbangan cukai kepada negara Indonesia adalah melalui data oleh Kementerian Kewangan Republik Indonesia pada tahun 2016. Cukai tersebut adalah berupa suatu sumbangan perlu atas kapasiti kewajipan pembayar cukai individu maupun cukai korporat kepada negara secara paksaan. Spesifik cukai korporat negara Indonesia. Cukai korporat negara Indonesia mempunyai kepelbagaian spesifikasi terhadap dunia perniagaan korporat yang dipastikan membayar cukai korporat kepada negara Indonesia. Negara Indonesia melalui analisis undang-undang pajak penghasilan Indonesia telah membezakan entiti berbeza kepada pembayar cukai individu, korporasi dan penubuhan tetap undang-undang. Entiti ini telah dianggap sebagai pembayar cukai jika memenuhi syarat subjektif apabila ditubuhkan di Indonesia. Setiap operasinya menghasilkan pendapatan yang ditakdirkan sebagai kemampuan menyumbang kepada ekonomi negara Indonesia oleh pembayar cukai korporat ini. Keperluan oleh pembayar cukai korporat tanpa mengira entiti itu adalah syarikat individu atau anak syarikat mempunyai kewajipan untuk memenuhi keperluan objektif pendapatan serta agihan pendapatan negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Zakaria, nombor matrik 266007. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang cukai korporat negara Indonesia. Cukai korporat, apa yang tujuan cukai di Indonesia, tujuan cukai di negara Indonesia. Contohnya di negara Indonesia ni dia mengenakan cukai korporat ataupun cukai syarikat terhadap syarikat yang menjalankan perniagaan di negara tersebut. Cukai ini dikenakan termasuklah syarikat kepunyaan negara luar yang beroperasi di Indonesia. Cukai korporat ini merujuk kepada perbelanjaan perniagaan sahaja. Cukai korporat juga merupakan cukai langsung yang dikenakan pendapatan atau modal syarikat oleh kerajaan. Cukai korporat ini penting untuk sesebuah negara untuk kelangsungan hidup sesebuah negara itu. Indonesia di mana pada tahun ini 2021 telah mengenakan cukai sebanyak 22%, yang mana pemerintah kerajaan Indonesia telah mengurangkan cukainya sebanyak 3% berbanding
berbanding tahun 2020, 5 tahun kebelakang 2019 hingga 2020 sebanyak 25% cukai dikenakan untuk cukai korporat. Ini sebab kerana faktor pada tahun 2020 dan 2021 ni faktor pandemik COVID-19 menyebabkan kerajaan mempertimbangkan menurunkan cukai 3% bagi meringankan beban syarikat-syarikat yang fungsi cukai korporat ini adalah bagi sebagai pendapatan negara dan diagihkan untuk pembelanjaan projek-projek di negara tersebut. Namun begitu, cukai korporat ni terdapat beberapa cukai korporat yang dikecualikan dikeluarkan berdasarkan situasi, antaranya syarikat yang tersenarai dalam efek Indonesia PEI yang mendapatkan sekurang-kurangnya 40% daripada saham diberi kepada orang ramai. Secara tidak langsung syarikat ini mendapat oleh cukai sebanyak 5%. Kedua adalah syarikat perusahaan kecil dan sederhana yang mana memperolehi pendapatan tahunan sebanyak 50 bilion rupiah akan memperoleh pengecualian sebanyak 50%. Tujuan cukai adalah untuk menyalurkan dana kepada pembangunan sesebuah negara, menyalurkan semula dana tersebut kepada rakyat. Contohnya dalam situasi menghadapi pandemik COVID-19 ini yang melanda seluruh dunia ini, kerajaan telah melaraskan kadar cukai yang dikenakan kepada syarikat korporat. Hal ini bagi membantu kerajaan menangani pandemik COVID-19. Terdapat beberapa tujuan cukai korporat, antaranya adalah punca hasil kerajaan, agihan semula pendapatan. Klasifikasi cukai boleh diklasifikasikan kepada 3, iaitu kadar cukai, asas cukai yang berbeza dan kaedah pembayaran cukai. Kaedah pembayaran cukai ini terbahagi kepada 2, iaitu pendapatan dan kekayaan. Kesan kepada masyarakat pula ialah contoh cukai korporat ini dapat membantu orang yang kurang bernasib baik dan juga membantu kerajaan juga khususnya. Cukai korporat ini juga dapat membantu kerajaan dalam membangunkan negara walaupun menghadapi krisis ekonomi yang teruk. Selain itu, cukai ini juga boleh membantu kerajaan disalurkan untuk kerja-kerja penyederhanaan bandar serta bangunan-bangunan kerajaan. Kesimpulan, cukai korporat ini dapat membantu kerajaan dalam membangunkan ekonomi serta pengalihan semula dana tersebut kepada rakyat yang memerlukan untuk menghadapi pandemik COVID-19. So di sini pembayar cukai ini perlu titikkan dalam hati bahawa cukai yang dikenakan ini bukanlah bebanan tetapi sedikit sebanyak sumbangan peribadi yang dijelaskan oleh kerajaan untuk mengelakkan berlakunya jurang yang besar antara orang yang memiliki kekayaan dan orang yang menanggung. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hassan bin Amran dan nombor metrik 266949. Kadar cukai korporat di mana kita melibatkan negara Indonesia. Jadi negara Indonesia ni dalam nak menghasilkan dalam nak menambahkan lagi hasil cukai korporat, jadi kerajaan dia telah melalui parlimen telah meluluskan dan melaksanakan pemotongan cukai korporat yang agak besar sikit kepada syarikat internet di negara mereka, di mana kadar pemotongan yang dilaksanakan pada tahun 2021 iaitu sebanyak 22% dan di mana pada tahun 2020 ialah lebih kurang 15%. Jadi di situ kita dapati kenaikan sebanyak 7%, di mana yang pada tahun lepas adalah 20%, manakala pada tahun ini 2021 sebanyak 21%. Tujuan pelaksanaan itu ialah untuk
meningkatkan sumber wang negara, dan untuk mengelakkan wang negara hilang yang diangka berjumlah sehingga 26 bilion rupiah setahun. Jadi pelaksanaan ini melibatkan seluruh negara Indonesia yang berkaitan dengan internet. Jadi apa yang kita nak beritahu sini ialah kerajaan Indonesia telah menghantar beberapa pakar di negaranya ke negara luar untuk mempelajari macam mana untuk menjalankan sistem korporat yang lebih efisien untuk menghasilkan, untuk menambahkan kewangan negara. Jadi apa yang kita nak beritahu sini ialah di mana pada berdasarkan trend 5 tahun sebelum ini, peratus cukai korporat kerajaan Indonesia menunjukkan satu angka yang positif dengan mempamerkan keupayaan dalam mencapai kutipan dari 17% kepada 24%. Keberkesanan rancangan ini berpandukan kejayaan yang sebelum ini pernah dicapai ialah di antara 6% sehingga 10% pada tahun 2019. Iaitu kerajaan Indonesia menyatakan komitmen untuk membantu ekonomi negara melalui kutipan korporat dari semasa ke semasa dan menjadikan Indonesia sebagai pusat pelaburan terbaik di dunia. Sekian, terima kasih.